Macam minggu lepas saya terima panggilan daripada seorang kakak. Dia WhatsApp kita nak guna bidara lah. Kemudian dia minta nak cakap dengan saya. Lama tuan-tuan. Saya biasa kalau bercakap dengan, maknanya saya set lebih kurang 20 minit lah sebab masa kan. Yang kedua ramai orang. Jadi kalau bercakap panjang-panjang seorang-seorang tak sempat orang lain pula. WhatsApp pun berderet-deret tak balas. Jadi dia telefon mengadu, "Ustaz, saya kahwin 23 tahun. 23 tahun dia dengan suami dia. Suami ni kerja bank. Suami ni kerja bank. Maknanya suami ni seorang yang lembut, solat jemaahnya bagus. Orang kata ciri-ciri suami tu tak pernah menyakitkan hati saya. Bahagialah 23 tahun ni, tak bergaduh, tak pernah keluar kata-kata kesat, sangat lembut dengan dia. Suami dia ni seorang yang lembut, yang mudah berkira, mudah berbincang, mudah dengan cakap. Maknanya karakter dia macam tu. Solat jemaahnya pun pergi masjidnya selalu bersama suami sendiri. Dah umur dah, saya tak ingat, saya dia cakap 50 lebih dah, maknanya dah, dialah betul lah, maknanya sekitar 50-an dah kita kata, maknanya sebab dah 23 tahun kahwin tadi. Dalam tempoh 2 tahun selepas mak suami dia meninggal, suami dia tiba-tiba jadi murung. Jadi dia ingatkan suami tadi ingatkan depression, maknanya sedih dan sebagainya. Tapi bila 2 tahun tu tiba-tiba berubah daripada murung tu kepada asal bercakap je dengan sekarang ni, asal bercakap dengan isteri. Maka asyik tanya, kau nak cerai? Kau nak cerai? Kau nak cerai? Perkataan dia asyik nak bercerai. Kau nak bercerai? Jom aku pegang Quran sekarang, kita bercerai. Jadi maknanya berubah sikap dia. Tak berkawan, tak bertemu dengan orang, panas barannya, tak boleh duduk sekali, tak boleh bersama, apatah lagi lah. Maknanya selama 2 tahun kebelakangan ini. Dan dia tak sedar. Akhirnya dia pergi berubat. Barulah dia orang kata ini terkena sihir. Bila dia ada seorang perawat yang kata begitu, maka dia cek telefon dia. Maka dia dapat, dia cek telefon. Sebab dia ni pun taat, maknanya tak pernah tengok lah suami. Bila dia cek apa semua, nampaklah WhatsApp ada seseorang yang selalu duk hantar mesej suara pada dia, engkau ni begini. Dan apa yang disebutkan itu betul-betul terjadi. Apa pun wallahualam, saya kata jangan kita tuduh dia, kita tak fikir siapa yang buat dan sebagainya. Tetapi telah jelas pada dia ini, maknanya adanya unsur sihir. Jadi sehingga kan dia ni dah tak nak berubat. Kalau nak guna bidara dan sebagainya tu, nak pergi berubat dan sebagainya, dia mulalah bagi alasan tak mahu, hatta benda-benda yang diberi oleh orang kata ubat suplemen pun dia dah tak percaya pada isteri dia. Maknanya sampai ke tahap itu. Jadi nak cerita kat mana tadi? Maknanya apa poin dia tadi? Saya nak cerita kadang-kadang sihir itu berlaku dalam keadaan kita tidak sedar dan kita tidak tahu. Jadi oleh kerana orang tu dia tak suka dengan kebahagiaan orang ni tadi, dia asalnya katanya wallahualam lah, tapi katanya maknanya kerana si suami ni kerja bank, ada seorang datuk ni selalu suruh jual dia punya property dan sebagainya, tapi dia suruh adjust harga market yang ikut rule daripada BNM, tak benarkan, kawan ni tak nak buat, maka mulalah berlaku macam-macam pada suami dia. Begitulah lebih kurang. Saya kata tak apalah, part-part tu wallahualam kita tak tahu, tapi yang jelas suaminya ini sakit. Maknanya kadang-kadang puluhan tahun kita lalui kebaikan, kebahagiaan dan sebagainya, tiba-tiba berlaku sihir itu dalam keadaan tidak sedar. Ini boleh berlaku. Sebab apa? Sebab manusia tadi ada yang berhajat. Sebab manusia tadi ada yang hatinya tidak baik. Sambil-sambil itu minta maaf, saya cuba tengok WhatsApp, sebab kadang-kadang saya cakap orang kata nak jawab soalan yang tuan-tuan tanya, tapi kadang-kadang panjang saya punya percakapan, tak sempat menjawab. Jadi pencuri hatimu, alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menonton. Jadi banyak sekali cerita sihir yang kita terima. Yang baru-baru ni cerita suami isteri, yang petang tadi tanya masalah jodoh, tak kahwin. Dalam masalah jodoh, petang tadi tanya, Ustaz, boleh tak benda ni merawat masalah jodoh? Saya dah umur 35 tahun dan tak kahwin-kahwin. Saya kata dua perkara yang perlu kita faham. Kalau masalah jodoh itu disebabkan anasir sihir, seperti orang tu ada saka. Orang ada saka, lambat jodohnya, susah nak dapat jodoh. Yang kedua, ataupun terkena sihir, sama ada sihir pelalau dan sebagainya, yang menyebabkan dia dah bertunang, dah ada couple, tak jadi. Nak kahwin dah tetap tarikh, dah cancel. Ada saja benda yang menghalang perkahwinan. Maka kalau puncanya daripada itu, maka insya-Allah dengan cara mandi bidara ini, dengan cara buat rawatan perubatan ruqyah, maka boleh membantu dia untuk sembuh insya-Allah. Tapi kalau ia disebabkan sifat semula jadi, maknanya ketetapan Allah jodohnya belum sampai, kita tak boleh ubah takdir. Itu kerja Tuhan.
Maknanya mungkin dia ni dah berkenalannya pun bagus, bergaulnya pun bagus, rupanya pun okey, kerjanya pun, tapi tak ada jodoh, nak buat macam mana? Kalau kita kata orang ni tak berkawan, duduk rumah je, mungkin itu sebabnya. Tapi orang ni berkawan, kawan-kawan ada, tapi itu kita tak boleh ubah. Cuma kita boleh ubah dengan cara doa. Apa yang kita pesan adalah doa dan solat hajat, minta Allah permudahkan jodoh. Boleh buat pusat rawatan kita pun boleh dengan cara mandi bunga. Mandi bunga itu, bunga tu tak salah teknikal. Kita mengambil beberapa kuntum bunga yang wangi, manis, yang harum, didoakan supaya harumnya bunga-bunga ini yang menjadi pilihan pada orang, maka harum jugalah si tuan badan ini agar dikenang oleh orang, dikenang tu bahasa Kelantan, disukai oleh orang. Tapi dengan syarat ayat yang dibacakan itu adalah ayat-ayat daripada Al-Quran dan doa-doa yang dibenarkan. Kalau mandi bunga dengan jampi mentera yang tak tahu apa, jampi serapa, itu tak dibenarkan. Itu tak dibenarkan. Jadi, dan kita bagi tips jugalah, antara orang kalau lambat jodoh, Datuk pun pesan, maknanya berpuasa pada hari lahir. Maknanya kalau hari ikut tarikh Islam lah, kita tengok tarikh Islam kita lahir pada 2 Rabiul Awal, maka masuk 2 Rabiul Awal nanti kita puasa dan kita niat, ya Allah permudahkan jodoh. Boleh. Baik. Jadi tak masuk pak topik lagi, tu yang kata tak nak panjang kan jadi panjang. Jadi banyaknya masalah masyarakat dalam masalah sihir dalam masyarakat kita ini. Satu, orang tu terkena sihir, dia jadi mangsa sihir. Yang kedua adalah pemangsa kepada sihir. Yang ketiga adalah tukang sihir. Pemangsa sihir, pembuat sihir lah. Orang kata pembuat sihir lah, tukang sihir, kemudian mangsa kepada sihir. Dalam masalah ini ada beberapa kesan yang besar terhadap masyarakat. Yang pertama adalah rosaknya akidah. Ini masalah yang paling besar. Sebab itu bomoh adalah silent killer akidah umat Islam di paling besar, yang paling banyak. Orang tak buat dengan cara pergi sembah tokong terang-terang. Tetapi bila orang bertemu dengan bomoh, orang mempercayai akan jampi mentera dan perkataan dikeluarkan oleh bomoh ataupun jin, maka dia telah pun jatuh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut dalam hadis, man ata arrafan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu lam yuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang datang jumpa dengan tukang tilik, tukang renung, tukang sihir, maka dia tanya sesuatu lalu dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Tak terima solat. Ada tak terima solat 40 hari? Solat tu kan tiang dalam agama. Jatuhlah tiang tu, rosaklah tiang tu. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan sesekali kita bertemu dengan bomoh atau jawapan yang perubatan yang mengarut-mengarut. Cuma masalah kita, bila orang ajak kita berubat, kita tak tahu orang tu bomoh ke tak bomoh. Minggu lepas, minggu lepas lah, hari Jumaat. Hari Jumaat ke hari Khamis saya tak ingat. Seorang abang datang sini, duduk sini, dia sembang dengan saya. Isteri dia masalah. Dia tahu lama-lama sakit, pergi hospital, cek semua tak kena. Lepas tu bila dia pergi berubat, orang kata gangguan. Dia pergi berubat sekali, lama tu jadi pula, 2-3 bulan jadi pula. Kali yang kedua ke kali ketiga saya tak ingat lah. Maknanya lepas tu bila jadi pula, saudaranya sendiri ajak dia pergi jumpa seorang perawat yang boleh berubat. Pergi jumpa kat mana tuan-tuan? Pergi jumpa kedai makan. Duduk kat kedai makan, bawa bini dia ni. Bawa bini dia tadi, tempoh kedai makan, menghadap kedai makan begitu. Dia ingatkan ustaz, kawan tu pakai seluar jeans, pakai t-shirt biasa sajalah. Maka dia baca jampi mentera apa semua, kawan tu tak sedar. Tapi tak sedar pun tak mengamuk kuat lah. Kemudian dia ceritalah, orang ni ada saka, dah 7 keturunan buat begini. Lepas ni kedai datang lagi untuk susulan. Boleh cerita siap, saka ni daripada mana, siapa yang buat dan sebagainya, semua dia cerita. Isteri dia masa pergi tu sakit tak teruk sangat. Sebab dia pernah sakit dan dia berubat dah elok dah. Cuma dia datang balik anasir tadi. Dia pergi berubat dengan kawan ni kat kedai makan tadi. Balik tu rasa sakit, rasa lain macam. Sakitnya lain pula. Maka dia pun tak seronok, tak sedar hati. Tengok cara bomoh tak, dia pun tak sedar hati. Baca pun tak apa-apa sebarangan. Maka dia datang sini. Dan saya cuba explain. Alhamdulillah dia terbuka hati. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya dah jelas. Saya banyak pergi tempat-tempat pusat rawatan, kadang-kadang orang tak terang pada saya. Sebab tu kita diikhtiar syifa antara apa yang kita buat. Bukan sekadar kita jual bidara ini untuk tuan-tuan buat perubatan, tapi kita nak betulkan akidah. Kita nak bagi kefahaman yang baik. Bila tuan-tuan berubat, jangan tersalah langkah. Bila tuan-tuan pergi kepada bomoh macam tadi,
Maka bomoh ni dia guna jin. Dia halau jin yang ada dalam badan pesakit tadi, jin dia transit sementara jaga kawan ni. Maka bila dia keluar, jin tadi datang balik serang dia lagi sakit sebab mengamuk, balas dendam dan sebagainya. Sebab tu cerita berjumpa bomoh, satu akidahnya rosak, yang kedua sakit tu pun tak kekal, sembuh tu pun tak kekal lama, untuk tempoh sementara sahaja. Tapi yang lagi teruk, duit berterusan habis, akidah kita rosak. Jadi itu adalah kesan yang sangat besar pada masyarakat. Oleh yang demikian, jangan sesekali tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya kita tahu kaedah perubatan orang ni pelik-pelik dan sebagainya, janganlah kita menghadap. Dia merosakkan akidah kita, dia merosak lagi tubuh badan orang yang sakit itu. Dan banyak sekali lah, kalau saya nak cerita, baru yang 2-3 minggu lepas di Kedah, bomoh tu suruh pergi ke tanah kubur, bawa barang dan RM600 ke RM300 tak ingat, sebab dia kata jin itu asal daripada tanah kubur, jadi kena dikembalikan dia ke tanah kubur juga. Macam-macam macam-macam bomoh ni tuan-tuan. Yang di KL, kalau kita ajak pagar rumah, ada mereka yang ambil kesempatan pagar rumah dia kira kaki tuan-tuan. Panggil ustaz-ustaz, dia panggilnya, dia tak ingatkan ustaz lah, ustaz juga, ustaz menipu, temberang punya tu. Dia tanya berapa kaki, maka dia kira RM1 satu kaki. Kalau rumah 700 kaki, kecil lah kita kira kan, 700 kaki, RM700. Kalau 1,500 kaki, rumah teres biasa, semi apa semua, 2,000 kaki, RM2,000. Sebab tu bomoh ni tuan-tuan, antara kerjaya yang paling menguntungkan di Malaysia adalah bomoh. Modal tak ada, air liur dengan menipu je. Otak cerdik untuk menipu, dengan pandai temberang sikit, lagi-lagi power kalau dia boleh guna jin lah, boleh menipu daya pandangan orang tu dan sebagainya, maka income-nya banyak. Tapi dosanya pun tak putus-putus. Apa yang kita nak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kesan yang sangat besar. Banyak lagi lah kalau saya nak cerita jenis perangai-perangai bomoh ni, kita dengar macam-macam cerita lah. Baru-baru ni, tak apalah kalau saya cerita tentang perangai bomoh tak habis. Cuma kita nak kongsi sedikit, kalau kita nak kenal antara perubatan yang tidak dibolehkan, sebab kita ni masalah, kita orang awam, kita tak kenal orang tu bomoh ke ustaz. Satu, orang bacaan yang dibolehkan dalam ruqyah, dalam perubatan adalah satu, Al-Quran dibenarkan, doa-doa yang dibenarkan boleh, walaupun dalam bahasa Melayu tapi dengan maksud yang baik boleh. Yang tak boleh adalah perkara yang tidak difahami dalam mana-mana bahasa, terutamanya bahasa dia orang kata selain daripada Arab lah, sebab jarang jampi serapah dalam bahasa Arab ni. Maknanya bahasa tu tak difahami. Kalau dia bahasa Arab tapi kita tak faham sebab kita tak belajar Arab, lain. Tapi jarang Tok Bomoh baca bahasa Arab. Jarang Tok Bomoh, kita tak jumpa jampi serapah bahasa Arab. Sebab biasanya kalau orang di Timur Tengah ataupun di Arab sendiri, mereka menggunakan bahasa-bahasa Sanskrit dan sebagainya. Sebab itu bahasa Melayu, bahasa Mesir kuno, dia panggil bahasa Allahumma salli ala Muhammad, saya tak ingat, ada satu istilah dia, maknanya macam kita Melayu jugalah. Walaupun nampak macam bahasa Melayu, tapi bahasa tu berbeza. Kita jumpa dengan pawang di Kelantan lah, saya ambil contoh sebagai saya orang Kelantan, dia guna bahasa dia. Hei setunggal raya sepali muka hah patah dia guna bahasa-bahasa begitu. Hatakmu buat gata orang istobai mentok lekat dah lagi mentok lekat dekat dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belakang sekali dia masuk kat tu. Masuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beres. La ilaha illallah. Kita pun asyhadu an la ilaha illallah pada syirik lah. Jadi pandai bomoh ni menipu daya. Jin tu menipu-nipu tuan-tuan. Mula-mula bismillahirrahmanirrahim, yang tu kuat. Lepas tu yang lain pelan-pelan. Tak dengar. Ini ciri-ciri bomoh. Yang kedua, kita tengok dia susahlah kalau dia baca Al-Quran dia tunggang terbalik. Ini kalau kita tak ngapal Quran kita pun tak tahulah. Tapi kalau tunggang terbalik ayat Quran dia tu yang atas bawah, itu tak boleh. Yang lagi jelas adalah bila dia minta barang-barang yang kotor. Minta kuku, minta rambut, minta darah, minta bulu kemaluan dan sebagainya. Ini terang tak boleh. Kemudian kalau dia tu jenis memberikan satu dakwaan, ini orang ni buat ni, ni orang ni buat ni, ni sepupu engkau buat ni, ni orang rakan satu ofis buat ni, itu juga tak dibenarkan. Maknanya dari mana dia tahu tadi? Daripada jin.
Daripada jin. Jin cerita, jin tu betul ke tak betul? Tak betul, tak tentu lagi. Tapi dia telah mempercayai jin. Maka kita tidak boleh menggunakan pandangan orang yang percaya jin. Tak boleh lah. Sama juga kalau dia kata ini saka daripada keturunan sekian-sekian. Padahal rasa kita berubat, kita sudah aja. Tak cakap apa pun. Lain dah kalau masa tu kita tak sedar, kita bercakap ini aku saka daripada keturunan. Itu pun tak boleh percaya. Dengar boleh, percaya tak boleh. Sebab jin belum tentu dia bercakap benar. Dia menipu. Kata kita ketujuh keturunan, kita pun tak tahu siapa dah keturunan ketujuh tu. Pandai pula dia cakap. Kita tak boleh percaya dah. Jadi banyak lagi. Kemudian kalau dia bagi bahan-bahan yang dibuat dengan cara yang mencurigakan. Ini letak dalam ni suami, ini dia. Maknanya keadaan dia tu menimbulkan prasangka lah. Dia minta tulang dan sebagainya, itu tak boleh. Jadi banyak lagi tuan-tuan kalau kita nak cerita anasir tentang bom ini, cuma saya campai orang kata saya bagi cetusan sedikit lah. Iman Amira. Ustaz, sampai bila ya masalah sihir ni akan berakhir? Sampai bila tu apa maksudnya? Sampai bila tu sihir ni sampai kiamat. Dari sudut sihir lah. Masalah sihir ni sampai kiamat pun tak putus. Sebab Dajjal adalah sihir yang paling power. Bila sampai boleh turunkan hujan. Walaupun ada penafsiran turun hujan itu dengan maksud teknologi, dan ada pandangan turun hujan itu bila dia kata turun hujan, maka turun hujan. Tapi sihir, makin hebat teknologi dunia, makin hebat teknologi sihir. Cuma pada orang yang sakit itu, dari sudut sihir tu sendirilah umumnya, pada orang yang sakit sampai bila berakhir, tak ada siapa boleh bagi tahu. Macam kita sakit lah, kita ada kanser, Ustaz, sampai bila kanser ni akan habis? Siapa boleh bagi jawapan? Yang boleh bagi, cik buat ubat begini, cik cuba konsisten makan ubat begini, cik buat operate begini, insya-Allah dalam masa sekian-sekian sembuh. Tiba-tiba tak sembuh, kita teruskan lagi. Sama juga orang yang ada masalah gangguan. Tuan-tuan, kita cakap guna mandian dan juga guna minyak sebagai asas. Lagi baik guna satu mandian, guna satu minyak dan juga guna satu jus. Sangat kuat untuk dalam diri kita. Ada pun setengah orang kita suruh minum jus. Jus ni tuan-tuan RM69. Saya cerita. Tapi formula kita luar biasa. Kita guna daun bidara, kita bukan ambil essential daripada China campur, tak. Kita ambil daun bidara di pusat rawatan kita, dan ada beberapa pokok yang kita memang guna sebagai pembekal lah. Kita petik daun bidara sendiri. Minggu depan, bukan minggu depan lah, esok lusa saya sendiri petik. Kumpul satu tong. Satu tong besar tadi kita ruqyah beberapa hari. Kemudian barulah kita blend hancur semua sekali. Kita ada pematuhan daripada akta pemakanan daripada Mardi, data kelulusan mall dan sebagainya lah. Itu clear lah. Tapi maknanya kita ruqyahkan pada daun tadi, kita bagi orang minum. Campur dengan kurma ajwah yang Nabi sebut untuk masalah sihir. Sebab tu bila orang minum jus ni, kesan dia kuat. Setakat ni alhamdulillah, macam-macam kita terima. Cuma orang, yalah tuan-tuan, saya pun tak salahkan kalau memang tak ada kemampuan untuk beli RM69, tuan-tuan guna minyak dulu atau mandian. Tapi kalau usaha yang paling asas tuan-tuan guna, kalau satu mandian, satu minyak dan satu gel ni 1,5 begitulah ya. 69, 43, 55. 100 lebih 160 lebih-lebih. Tuan-tuan mandi satu badan, tuan-tuan sapu di sepak sendi-sendi utama, tuan-tuan minum untuk dalaman. Memang jin tu terbakar dan panas dia. Memang jin tu sakit dia. Sakit. Tapi ada orang, Ustaz, saya sakit gangguan, saya tak nak, Ustaz, saya nak spray. Spray bukan spray kat badan, spray kat rumah. Yang jin pula dalam tubuh kita. Ini jin dia bijak, dia menipu daya. Orang tu ada sihir. Orang tu dalam tubuh dia ada gangguan. Jin tipu dia. Kau jangan beli yang ni. Kau beli yang ni murah ni. Bukan kita kata murah tak berkesan. Sama je kita ruqyah. Tapi konsep penggunaan tu berbeza. Kita guna spray untuk rumah. Sebab tu kita selalu nasihat. Tuan-tuan kalau guna spray, salah kaedahnya. Kalau ada bunyi di rumah, bunyi guli, bunyi orang berlari-lari, pintu terbuka tertutup, bunyi air menitik dan sebagainya, orang bergendang ketuk dinding, itu bolehlah spray pagar rumah. Tapi kalau gangguan tu bukan pada rumah, memang pada diri saja, ke mana-mana kita pergi pun kita ada gangguan, bukan duduk dalam rumah tu gangguan tu, maka kita kena berubat diri kita dulu. Kalau ada anasir gangguan di dalam rumah, maknanya bukan dalam diri kita, dia merebak-rebak, kadang-kadang anak kita nampak, suami kita nampak, isteri kita nampak, itu kita gunalah spray. Tapi kalau suami kita, anak-anak kita tak ada nampak pun jin tu, yang nampaknya kita ni selalu tak sedar, mengamuk, panah barang, dalam tubuh kita tu kena dirawat dulu. Sebab tu kita selalu pesankan semua, maknanya mereka yang berhajat untuk guna bidang syifa, apa yang kita cuba recommend, kalau saya, kita bukan kerana nak meniaga semata-mata,
Meniaga tu orang kata sebagai platform untuk kita bantu. Yalah, kalau kita bagi free, mana mana kita nak dapat duit tu. Melainkan ada kerajaan sponsor 1 juta untuk bantu masyarakat yang terkena sihir. Yang tu tak apa. Tapi tak ada lagi setakat ni tuan-tuan. Bahkan tak ada orang peduli pun. Saya selalu inspirasi saya daripada Datuk. Bila tengah makan satu kedai, anak Mufti Datuk Badruddin jumpa Datuk. Apa kepuasan Datuk berubat orang ni? Berubat orang RM80 kat Darussalam kalau berubat dengan Datuk. Yang Datuknya dalam RM50 macam tu lah. Lebihnya untuk pusat rawatan dan sebagainya. Kata Datuk, kalau orang sembuh, baiklah. Bila orang sembuh, itulah kepuasan kita. Dan saya juga meletakkan misi begitu. Bila orang sembuh, Alhamdulillah, orang datang testimoni, Ustaz, terima kasih, saya banyak alami perubahan. Hari ni 2-3 dalam email, satu petang tadi satu orang, Ustaz, saya dah guna, Alhamdulillah, terasa ringan. Kita happy sebab tu kita keluar testimoni tiap hari, walaupun kita tak pernah tunjuk gambar siapa yang guna dan sebagainya. Dan kita sudah ada puluhan ribu pengguna, Alhamdulillah, dalam tempoh 3 tahun ini. Dan sambil-sambil tu saya nak iklan juga, tuan-tuan. Bulan Mac ini kita mula mengambil dropship. Kita pada awal kita tak ambil ejen. Kita susah nak mengambil ejen. Kita interview, ada orang kena isi, ada orang daripada master stockist jenama lain nak datang kita ketat sikit. Sebab saya nak betulkan dulu kefahaman orang. Tetapi sampai hari ini, oleh kerana kita pun dah ada lebih 30 siri video live penerangan tentang masalah gangguan dan sebagainya, jadi kita buka sistem distribution, kita buka dropship dan ejen pada bulan 3 ini secara official. Kali pertama kita buka dropship, kita akan ambil insya-Allah siapa saja nak menjual, boleh guna, boleh jual. Ada margin, boleh guna, boleh jual, boleh naik level bila-bila masa. Kita dah invest pada sistem dan sebagainya. Tujuannya supaya lebih ramai orang boleh guna. Dan orang pun tak keliru. Maknanya kalau ada apa-apa masalah, dia boleh tanya dalam live, dia boleh refer dalam video YouTube. Kita ada akaun Ikhtiar Shifat TV, kita ada dalam live, kita dah 30 CD dan insya-Allah akan banyak lagi CD-CD. Kita target supaya beratus-ratus CD kita dengan Datuk akan datang. Kita cuba bawa esko-esko ataupun mu'alij ataupun musyrik perubatan lain di Pusat Rawatan Darussalam untuk bagi penerangan ini. Jadi kalau sebelum ni sebab konten kita belum banyak, kita takut pengedar kita kan, kita tak nak kerana berniaga senang-senang je cerita orang ni, akak ni saka, tak nak kita begitu. Kita nak orang dalam kefahaman yang betul, dalam keadaan keyakinan yang betul dan dalam keadaan sangkaan yang betul. Baik, itu yang pertama tadi. Okey, sudah ada banyak-banyak soalan. Yang pertama, jadi saya cerita yang pertama tadi kesannya adalah pada akidah. Akidah tu benda yang sangat besar. Saya jawab, salam Ustaz daripada Nurul Huda. Terima kasih Cik Puan Nurul Huda. Macam mana nak tahu kita terkena sihir? Tanda-tanda. Tanda-tanda ni banyak. InsyaAllah tuan-tuan, untuk tanda-tanda ni nanti kita punya tim boleh PM. Dia ada 27 yang kita dah listkan yang banyak berlaku. Antaranya kita mimpi bayi. Mimpi bayi tu, kemudian gigi belaga ketika tidur, kemudian kita selalu ditindih atau dihempap, kita berubah perasaan emosi kita berubah pada waktu ketan, kita mudah panah baran. Sebelum ni lembut, tak ada panah baran, tapi tiba-tiba jadi panah baran kita. Kemudian kita mimpi binatang-binatang yang mengerikan seperti ular, keldak, ular, kalajengking, lipan, anjing. Berulang-ulang mimpi itu. Kita mimpi yang ngeri, bunuh orang, bawa mayat orang. Kita mimpi di tanah kubur ataupun di tempat kotor. Itu juga di antara tanda-tanda gangguan. Kita ada penyakit yang berterusan, jumpa doktor, macam-macam doktor pakar 2-3 orang dah kata tak ada penyakit. Kalau penyakit itu tidak boleh dikesan dengan cara kaedah moden, maka lazimnya ia kaitan dengan gangguan. Tidak pasti, tapi bila tuan-tuan guna bidara Ikhtiar Shifat ni, boleh scan lah sekaligus sekaligus merawat. Kemudian apa lagi? Dah 10 dah. Jadi